saudara kita berbicara berkenaan dengan betapa pentingnya peranan Qorin ini. Qorin dalam cetusan-cetusan idea-idea yang menyimpang, ya. Ini satu perkara yang kita tak dapat nafikan, sebab setiap anak Adam lahir dengan seekor syaitan dengan satu malaikat. Ini kita semua maklum, ya, dalam hadis sahih ada cerita ni. Tapi mekanisme dia secara terperinci, bagaimana Qorin ini mencampakkan idea itu, adakah dia masukkan dalam otak kita atau dicampak pada hati kita, ini saya kena akui ia adalah perbahasan ilmu tasawuf sebenarnya. Dan sebahagian ulama-ulama tasawuf memang ada masuk dalam kepada cara membezakan suara hati kita sendiri, cetusan akal kita, ataupun daripada syaitan. Macam mana nak membezakan? How do we differentiate this? Ini perbincangan besar dalam ilmu tasawuf. Bahkan orang-orang seperti Ibn Arabi, ya, dia ada cerita tentang benda ni, membezakan. Saya tak kata saya tolak semua benda dia bawa, ya. Yes, I believe that dia membawa banyak kesalahan, tetapi tak ada manusia dalam dunia ni yang kita kata semua dia kata salah. Tak ada. Bring me one person yang semua dia cakap salah. Even syaitan pun ada cakap benda betul. Betul tak? Syaitan pun ada cakap perkara betul. Ni jangan twist apa saya cakap hari ni, ya. Jangan twist. Ini twistable punya statement ni. Twistable punya statement. So, kalau kita nak membezakan suara hati, suara syaitan dan sebagainya, ini yang setahu saya lah, setahu saya. Suara syaitan ni dia datang tak semena-mena. Awak tengah buat benda yang tak ada kaitan dengan benda tu, dia tiba-tiba datang. Kata dirty thoughts. You are just joking, tak buat apa-apa. Tiba-tiba ada dirty thoughts dan suruh buat maksiat. Okay? Rata-rata ulama tasawuf kata itu datang daripada syaitan. Nafsu, dia datang daripada cetusan sekeliling. Katalah, you na'udzubillah, ada wanita yang tak tutup aurat lalu depan mata. Ni sering berlaku lah dekat Malaysia ni kan. Awak ternampak dan tercetus keinginan-keinginan tertentu, maka itu adalah daripada nafsu. Ini secara umum dan secara simple lah, ya? Tapi yang datang tak semena-mena tu, tanpa cetusan, tanpa apa, itu adalah was-was daripada syaitan. Was-was ni bukan bermaksud was-was yang orang Melayu faham. Was-was ni adalah satu perkara yang dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi. Was. Dia datang, dia break sekejap, lepas tu dia datang lagi. The same thing datang, pause. Same thing datang, pause. Same thing datang, pause. Tapi dia tak ada clear trigger. Tak ada clear trigger. Daripada nafsu dia ada trigger. Atau mungkin awak duduk, awak sengaja bernostalgia, ingat benda-benda yang tak baik. Of course it comes from your nafs. Okay? Atau tiba-tiba sangka buruk tanpa sebab. Awak tak bercakap pun pasal si A, tiba-tiba awak tengah main game ke, tengah baca buku ke, tiba-tiba datang benda tu. Itu yang dibincangkan oleh ulama tasawuf adalah itu datang daripada syaitan. I can't verify that, sebab saya tak boleh pil hati awak untuk check, buat statistik, kita tak boleh nak buktikan, kan? So ini hanya datang dari pengalaman mereka, pengalaman orang-orang yang bersuluk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mereka nak membezakan. Dan ada satu datang daripada kita punya, kita kata datang daripada psikologi kita. Psikologi kita ni, contoh, katalah ada seseorang tu dia ada penyakit OCD, contoh. OCD ni ada yang datang daripada setan, ada yang datang daripada, kita kata, perangai orang tu sendiri. Sebab dia dididik macam tu oleh mak ayah dia. Dah basuh tangan ke belum? Dah basuh tangan ke belum? Dah basuh tangan ke belum? Nanti kena virus, nanti sakit. So dia dididik untuk sentiasa menjaga kebersihan. So dia akan basuh tangan dia banyak kali. Basuh tangan. Otak dia tak ada masalah, tapi didikan dia. So akhirnya terbentuk dia punya peribadi macam tu. Ada orang ada masalah pada otak. OCD sekarang ni boleh dirawat dengan operation. Tahu penyakit OCD kan? Duduk toilet sampai 3-4 jam. Ustaz, tadi saya dah angkat uduk, saya rasa macam air najis terpercik dekat tangan saya. Saya angkat balik. Saya ada kawan yang macam tu, berpeluh-peluh keluar toilet 3 jam. Dia akan istinja, dia keluar, rasa tak sempurna istinja aku ni. Dia masuk balik.
Dah mandi junub tu, dia mandi lagi berjam-jam tu. Ada problem dalam otak dia. Dia ada loop pada otak dia tu sendiri. Boleh dirawat dengan operation. Bila keluarkan ataupun bila diperbaiki bahagian tu, OCD dia hilang. Tapi ada kes yang datang dari gangguan syaitan. Bila diruqyah, OCD dia stop. Dia punya OCD stop. So reality is more complex than we think it is. Ada datang daripada otak, ada datang dari psikologi, ada datang daripada syaitan, ada datang daripada sekeliling kita. So kalau nak tambah 4 boleh lah. Yang keempat tu. So saya tak dapat jawab secara tuntas soalan haji tu, sebab benda ni benda yang tak boleh kita lihat. Nak buktikan pun tak boleh, nak check pun tak boleh, nak test pun tak boleh, nak ukur pun tak boleh. Kan? So kita hanya boleh berteori sahaja, ya. Kita hanya boleh berteori sahaja. Allahu a'lam.